Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam keluarga Malaysia. Yang saya hormati, kombinasi intelektual kehakiman yang penuh berintegriti, rakan-rakan seperjuangan yang cukup berkredibiliti dan seterusnya, hadirin hadirat yang dekat di hati. Berdirinya saya, Engku Ahmad Fizrin bin Okazlan Shah, pelajar tingkatan 5 Ibn Taymiyah dari Sekolah Menengah Seri Al-Amin Bangi, dengan penuh iltizam di pentas perdana ini ingin menyebarkan sedikit dogma, perpandukan tinta dan wacana para sarjana melalui mauduk pidato saya, propaganda barat, ancaman sawit negara. Hadirin yang bervisi, sawit atau nama saintifiknya Aloes guineensis Jack berasal dari Afrika Barat. Sawit mula-mula dibawa ke negara ini oleh orang British untuk dijadikan pohon hiasan di dalam rumah pada tahun 1870-an. Tahukah hadirin, tanaman komersial kelapa sawit di negara ini diusahakan oleh Henry Falconer pada 1917. Ini bermaksud sudah lebih 100 tahun tanaman ini mencorak sektor pertanian menuju perkembangan industri. Hadirin yang penuh inquiry, saya ingin membawa perhatian hadirin berkenaan isu kurang molek yang dibawa oleh pihak barat sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Tentangan ekonomi maju terhadap minyak sawit, minyak masak yang paling banyak dihasilkan, digunakan dan diperdagangkan. Semuanya bagi melindungi perdagangan kacang soya, iaitu minyak makan kedua paling banyak dihasilkan. Sememangnya sudah diketahui, malah Parlimen Kesatuan Eropah EU telah mengundi agar biofuel berasaskan sawit diharamkan sepenuhnya menjelang 2021. Manakala biofuel berasaskan tanaman-tanaman lain akan dihadkan pada 7% sebelum pengurangan secara beransur-ansur kepada 3.8% menjelang tahun 2030. Tindakan sedemikian dikaitkan dengan kepercayaan bahawa penanaman kelapa sawit harus dipersalahkan dalam kemusnahan hutan. Satu lagi larangan perdagangan yang menjejaskan ekspor minyak sawit Malaysia datang daripada Jabatan Kastam dan Perlindungan Sempadan, iaitu CBP, Amerika Syarikat iaitu AS, untuk menyekat import minyak sawit ke dalam ekonomi terbesar dunia itu atas dakwaan kononnya ada penggunaan buruh paksa. Dalam kes EU, ekspor minyak sawit ke benua Eropah menghadapi pelbagai halangan, walaupun pengeksport komoditi itu dari Asia secara sukarela mematuhi peraturan pensijilan mampan di bawah skim meja bulat mengenai minyak sawit lestari atau RSPO. Malah, walaupun menjadikan keperluan kemampanan sebagai mandatori, perkara ini sebenarnya bukanlah satu isu bagi pengeksport, memandangkan minyak sawit yang mampan akan menerima harga pasaran yang premium. Namun, kegagalan atau sikap teragak-agak pihak EU dalam mengiktiraf pensijilan minyak sawit mampan iaitu MSPO dan Indonesia iaitu Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia iaitu ISPO menghadirkan kebimbangan yang serius kepada kedua-dua negara pengeluar minyak sawit terbesar dunia itu. Senario ini sebenarnya begitu pelik memandangkan Eropah hanya menyumbang 6.4% daripada pasaran minyak sawit dunia. Namun, RSPO yang berlagak seperti kartel berusaha untuk mengumpul tekanan daripada pengguna di pasaran barat yang kaya raya untuk dilimpahkan kepada pengeluar minyak sawit Asia. Mari kita imbas semula. Indonesia ialah negara pertama membangunkan skim pensijilan kebangsaannya sendiri iaitu ISPO pada 2011. Diikuti Malaysia 4 tahun selepas itu dengan MSPO. Sejak itu, kedua negara telah berkempen secara global untuk mendapatkan pengiktirafan piawaian masing-masing serta hak untuk mentakrif minyak sawit yang mampan berdasarkan terma dan syarat-syaratnya sendiri. Di sini, saya ingin menyeru semua rakyat Malaysia agar untuk bersama-sama menangani dakwah anti minyak sawit oleh negara-negara barat yang jelas bertujuan menjatuhkan industri sawit negara kita. Saya juga doakan perjuangan Kementerian Perusahaan, Perdagangan dan Komoditi di bawah teraju kepimpinan berwibawa Datuk Zuraida Kamaruddin akan berjuang dengan agresif
dan habis-habisan menentang tekanan-tekanan daripada pihak asing ini dan memberikan mereka semua bukti yang berkaitan. Kita perlu menunjukkan kepada dunia bahawa harimau Malaysia bukanlah sebuah negara yang boleh diperbodohkan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.